اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 4, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Dia ruknun jamak arkanun ni, di antara terjemahan dia adalah asas, tunjang ataupun tiang ataupun bucu, makna perkara-perkara yang penting. Perkara yang besar itu asal makna lughah bahasa rukun. Kemudian terdahulunya didatangkan pengertian rukun. Pengertian rukun ni, rukun perkara-perkara yang nak jadi dia, nak terhasil, nak sah, kena ada perkara ni. Dan rukun ni adalah sebahagian daripada perkara tu, atau ta'rif rukun. Ta'rif rukunnya ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa juz'un minhu. Kalau Arab dia bunyi gitu. Rukun-rukun ini perkara yang terhenti sah atas perkara ni. Kemudian perkara ni adalah sebahagian juzuk daripada macam kita kata ginilah. Aku tak contoh minggu lepasnya rukun sembahyang. Jadi rukun ni perkara yang nak jadi sesuatu dengan dia. Nak jadi semayang kena ada rukun, kena ada niat, kena ada takbir contohnya. Dan ia pula juzuk sesuatu tu. Maknanya niat, takbir, berdiri, lepas tu itulah diri juzuk sembahyang. Itulah dia semayang. Sebaliknya satu lagi dia panggil syarak. Syarak ni perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Nak sah semayang kena ada wuduk. Itu syarat. Tetapi wuduk bukan diri sembahyang. Itu beza. Adapun takbir itulah sembahyang. Fatihah itulah sembahyang. Rokok, sujud itulah diri sembahyang. Itu rukun. Tapi syarat dengan rukun sama-sama nak terhasil, sama-sama nak jadi, sama-sama nak sah, sama je lah. Sebab nak sah semayang kena ada syarat, nak sah semayang kena ada rukun. Tapi syarat bukan diri sembahyang, rukun adalah diri sembahyang. Itu dia punya pengertian rukun. Kemudian satu lagi dia panggil syarat. Ini biasanya dalam kitab-kitab fiqh lah datang pengertian apa makna rukun, apa makna syarat. Jadi pembicaraan kita sekarang ni berkaitan dengan pengertian Islam, kemudian disusuli dengan rukun Islam. Disusuli dengan rukun Islam. Yang mana rukun Islam itulah diri kepada Islam. Rukun Islam itulah adalah diri kepada Islam. Itu rukun dia panggil. Tetapi yang telah lalunya rukunnya adalah laksana, mendirikan sembahyang, berpuasa. Takrif rukun
bukan mendiri, bukan laksana. Takrif rukun adalah terima. Adapun laksana dengan bahawa bersembahyang, dengan bahawa berpuasa, itu adalah pergi kepada ihsan. Maka hak rukun mendirikan sembahyang kena takdim mudhaf lah. Terima kewajipan mendirikan sembahyang. Terima kewajipan mendirikan sembahyang, itulah diri Islam. Terima kewajipan berpuasa, itulah dia diri Islam. Nak sah Islam pun kena terima, dan diri terima itulah Islam. Itu rukun. Itu mana ni pengertian takrif rukun. Kau nak cerita pula rukun Islam, yang mana rukun Islam ni lah diri Islam tu sendiri. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang itu 5 perkara, 5 rukun. Pertama daripada 5 perkara, pertama daripada 5 rukun, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasanya ni Muhammadan tu ada alif dah. Muhammadar rasulullah, yang gitu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas dal tu ada alif satu. Situ tak ada alif tu. Anna muhammadan. Muhammadan, lepas dal tu ada alif. Sebab ni isim hok terima tanwin. Muhammadan, Muhammadun ni, bila terima tanwin, bila nasab, dia kena tulis alif. Dia kena tulis alif. Muhammadan Rasulullah, tapi kita baca idgham lah, Muhammadar Rasulullah, tapi lepas dal tu kena ada alif. Itu tak ada alif situ. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku. Ni banyak terjemahan dia ni. Aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Jadi asas tunjang utama daripada 5 rukun Islam, asas tunjangnya adalah 2 kalimah syahadah. Kemudian asas tunjang kepada orang yang beriman, asas tunjang kepada iman, walaupun rukun iman ada 6, tapi asasnya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Itu asas dia. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab tu terkadang dalam kitab-kitab tauhid, macam kitab Tauhid Al-Misbahul Munir ni, dia akan mencukupkan ke-6 rukun iman. Hak malaikat didatangkan, hak kitab pun didatangkan, hak hari kemudian pun didatangkan. Sama dengan kitab Faridatul Faraid. Tetapi terkadang ada kitab-kitab tauhid, dia hanya mendatangkan sifat Allah dan mendatangkan sifat Rasul sahaja. Maknanya hanya berkait dengan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tapi kitab tauhid juga, kitab membicarakan bab iman juga, tapi di dalam tu hanya didatangkan sifat Allah, sifat Rasul. Didatangkan 50 simpulan iman, 50 akidah, itulah. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah dan bagi Rasul. Selesai, habis. Malaikat tidak didatangkan, kitab tidak didatangkan, persoalan hari kemudian tidak didatangkan. Sebab apa? Sebab asas kepada iman
beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Apabila beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian Rasul cerita bab malaikat, kita akan terima. Apabila Rasul bawa kita akan terima hati kitanya. Rasul cerita bab hari kemudian, kita pun akan terima juga. Sebab tu terkadang orang tu cakap lah, kita nak kena ngaji akidah 50 dulu. Selagi tidak ada akidah 50, semayang bang tak sah. Akidah 50 orang dulu-dululah. Orang sekarang sebut akidah 50, dia tanya balik pula, apa benda pula akidah 50? Dia tanya balik. Orang sekarang. Tapi walaupun tanya balik pun bukan tak ada akidah, cuma dia tak pandai nak buat jumlah. Akidah 50 tu mana? Bila cerita sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat harus 1, kemudian Rasul pula sifat wajib 4, sifat mustahil 4, harus 1, capu semua 50. Tu dia ngaji dah, dia kata. Makna walaupun dia tanya akidah 50 tu apa, bukan dia tak ada akidah, cuma dia tak anda nak capu ke gua ni. Sebab memang kalau tak ada simpulan iman ni di akidah kita, memang tak sah iman. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastilah semayang puasa tidak akan diterima oleh Allah. Jadi nak sah semayang puasa, orang tu katanya kena kemah 50 akidah. 50 akidah kena kemah. Tiap-tiap satu sifat tu kena kemah. Tapi kita kemahnya hukum sifat lah. Kalau sifat wajib, mesti ada di Allah. Kalau sifat mustahil, mesti tak ada di Allah. Itu yang kita nak pegangnya. Sifat mustahil, sifat yang tak ada. Wak apa? Kita nak pegang sifat mustahil ni bukan diri sifat tu. Kita nak pegangnya hukum dia. Hukum sifat mustahil ni tak ada. Lemah, tak ada di Tuhan. Tak ada tu yang kita nak pegang. Kita panggil hukum sifat. Kalau kudrat, hak tu ada di Tuhan. Hukum kata kudrat ada di Tuhan, yang kita nak pegangnya. Lemah dari segi hukum ketetapan kitanya, lemah tak ada di Tuhan. Tak ada lemah di Tuhan, tu yang kita nak pegangnya. Tu tubik 50. 50 simpulan iman. Tapi tadilah bila sebut 50 simpulan iman, sah semayang bang, hanya baru beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kalau tidak beriman dengan malaikat, tak sah iman. Tak beriman kita, tak sah iman. Tak beriman dengan hari akhirat pun tak sah iman. Kenapa hanya sebut 50 akidah? Sebab itu asas iman. Bila ada 50 akidah ni, kita beriman dengan Allah dan Rasul. Rasul cerita malaikat kan. Dah kita beriman bahawa Rasul benar, kita akan terimalah ceritaan malaikat. Sebab Rasul benar. Itu asas kepada iman. Beriman kepada Allah dan Rasul, benar asas tunjang kepada Islam, 2 kalimah syahadah. Jadi sebelum kita pergi kepada rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, kita kena kejak dulu di asas tunjang kepada rukun Islam, iaitu 2 kalimah syahadah. Kena mati sini dulu, kena faham sini dulu. Sebab asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Kemudian rukun yang keempat, sampai rukun yang kedua sampai rukun yang kelima, itu adalah kesempurnaan bagi Islam. Itu adalah syiar tandaan besar kepada Islam. Itu syiar tandaan besar kepada Islam, rukun yang kedua sampai rukun yang kelima. Tapi asasnya 2 kalimah syahadah. Kena mati di 2 kalimah syahadah. Sebab tu dalam kitab ni depan tu dia kata asas tunjang Islam ada 2 kalimah, sehingga kan orang yang nak masuk Islam dia kena ucap ni. Dia kena ucap 2 kalimah syahadah. Dia kena ucap 2 kalimah syahadah. Orang kafir nak masuk Islam. Bukan kata orang kafir nak masuk Islam kena baca Fatihah, kena baca Qul Huwallah, bukan. Orang kafir nak masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Yang asal kafir ni kalau mati kekal neraka, mengucap 2 kalimah syahadah, mati ahli syurga.
Jadi nak membezakan orang kafir dengan orang Islam, nak membezakan ahli neraka yang kekal dengan ahli syurga adalah di dua kalimah syahadah. Sebab apa? Dua kalimah syahadah itulah agama kita. Maknanya dua kalimah syahadah di sini dikatakan bahawa asas tunjang utama bagi Islam. Bahkan dua kalimah syahadah inilah asas agama kita. Sebab tu terkadang orang yang nak bawa agama, dia guna panggilan nak bawa dua kalimah. Dia nak bawa agama, tapi disebut dia nak bawa dua kalimah. Bisa dengar tak? Dia kata kami ni bawa dua kalimah. Maksudnya kami nak bawa agama, tapi mereka mengatakan bahawa kami nak bawa dua kalimah. Sebab apa? Dua kalimah ni lah agama. Dua kalimah ni lah agama. Sebab itulah terkadang dalam walaupun kitab tu kitab tauhid, sebelum kitab tu membicarakan berkaitan dengan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, terlebih dahulu kitab tu akan datang pengertian dua kalimah. Walaha hak dua kalimah syahadah ni hak hukum zahir. Dalam kitab tauhid nak membicarakan iman, hak ni tasdik hati iman ni, kepercayaan dalaman. Kepercayaan dalaman tu iman. Tapi walaupun kitab tu nak membicarakan bab tauhid, bab iman, bab akidah, pembicaraan dalaman, tapi dimulakan dengan dua kalimah. Kemudian habis membicarakan berkaitan dengan beriman dengan Allah dan Rasul, disudahkan kitab tu kembali balik dengan dua kalimah. Walau kalau kita asingkan, dua kalimah adalah Islam. Pembicaraan dalam kitab tauhid adalah pembicaraan berkaitan dengan iman. Islam lain, iman lain. Sebab tu dia takrifan dia lain, pengertian dia lain. Takrifan dia lain, pengertian dia lain. Tapi walaupun gitu, nak membicarakan berkaitan dengan iman, semua kita dia akan mulakan dengan pembicaraan dua kalimah. Walaupun antara Islam, iman, ihsan ni lain-lain, tapi agama kita agama yang syumul. Kita nak beragama kena lengkap. Islam, iman dan ihsan. Boleh dinamakan orang yang beragama. Apabila kita ada dua kalimah secara zahir, maka akan pergi kepada kepercayaan. Itu pergi kepada beriman dengan Allah, yang kita nak saksi Allah Tuhan, dan pergi kepada beriman dengan Rasul, yang kita nak saksi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pergi kepada iman. Makna antara Islam dengan iman ni tak cerah tangga. Sebab tu apabila diitlakkan, bila disebut Islam, mana Islam yang beriman lah. Bila sebut kata orang yang beriman, orang beriman yang Islam lah. Kalau kita itlak, kalau itlak, main itlak dengan makna sebut Islam saja, tak kait. Islam ni ada Islam yang beriman, ada Islam yang tidak beriman. Tapi tak kait antara beriman ataupun tidak beriman. Dia hanya itlak, sebut Islam saja. Makna apa? Islam yang beriman. Gitu lah. Kalau nak cerita hak Islam yang tidak beriman, kena kait. Orang Islam yang tidak beriman, kena kait gitu. Orang Islam yang tidak beriman, siapa dia? Orang munafik. Orang Islam yang tidak beriman, dia hanya menzahirkan Islam, dia menzahirkan terima, dia menzahirkan akur, patuh kepada Allah, tapi hatinya tidak. Kenapa? Hati tidak beriman. Ini yang panggil orang munafik. Zahirnya Islam atau hukum dunia sebagai orang Islam, tapi hukum akhiratnya kafir, kekal neraka selama-lamanya. Bukan setakat kekal neraka selama-lamanya, sebab neraka yang kekal kita maklum daripada 7 lapis neraka, 6 lapis yang kekal. Neraka Jahannam lapis paling atas, akhirnya akan dibinasakan oleh Allah. Orang munafik ni
enam lapis neraka yang kekal ni, orang munafik neraka hawiyah, neraka bawah sekali. Yahudi Nasara tu atas daripada dia lagi. Firaun Namrud tu atas daripada dia lagi. Siapa ni? Orang Islam yang tidak beriman. Jadi kalau nak sebut orang Islam yang tidak beriman, kena kaitlah tidak beriman. Kalau sebut kata orang Islam, orang Islam yang beriman. Kalau sebut kata orang beriman yang Islam. Bukan tak ada orang beriman yang tidak Islam. Ni payah sikit lah nak sebut orang beriman yang tidak Islam ni. Cuma kadang-kadang ceritaan tu kita tahu kemudian. Orang yang beriman, dia percaya kepada Allah dan Rasul, dia percaya pada agama Islam, dia percaya pada agama kita, tetapi dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Nak sah iman tak syarat mengucap dua kalimah syahadah. Nak sah iman tak syarat mengucap dua kalimah syahadah. Hati dia memang percaya pada agama kita, dia membaca buku-buku agama kita, dia bertanya persoalan agama kita, dan dia percaya yakin kepada agama kita. Tetapi atas sebab-sebab tertentu dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, dengan bahawa dia tidak isytiharkan dirinya sebagai orang Islam secara zahir. Mungkin kerana ada halangan. Contoh halangannya, umur belum cukup 18. Itu halangan. Umur belum cukup 18. Tapi kita, hukum agama kita, apabila baligh, maka dewasa dia. Dia boleh buat keputusan sendiri, dia mengucap dua kalimah syahadah, pakai dah, jadi dah. Bukan umur 18. Baligh ni paling cepat umur 9 tahun, 10 tahun. Bila tahun 10 tahun, kalau orang lelaki keluar mani dah, balik dah lah. Orang tua dah panggil. Tak panggil orang tua lah, panggil orang dewasa dah. Dewasa. 9, 10 dia keluar mani dah. Dewasa. Dewasa dah. Kalau perempuan keluar haid dah, dewasa dah. Tapi tempat kita dewasa adalah 18. Kalau mengucap sebelum umur 18, kalau pejabat agama terima, akan didakwa di mahkamah. Kita maklum tu, akan didakwa di mahkamah. Kemudian kita orang Islam pula, apabila orang bukan Islam yang baligh tadi nak masuk Islam, kita jangan pula awak ni tak cukup umur 18 lagi, tunggu awak umur 18 dulu baru masuk Islam, berarti kita redha dia dalam keadaan kafir, maka kita batal Islam. Jangan buat bebek kurang. Dia nak masuk Islam, kita mengucap. Mengucap betul ya. Lepas tu macam mana ni umur baru 15, 16, 17, kena ajar kat mana pun. Jangan pula kita tangguhkan dia. Bila kita tangguhkan dia, berarti kita redha, kita setuju dia mengekali dalam keadaan kafir. Ar-redha bil kufri kufrun. Kita redha dengan kekafiran, batal Islam kita, kafir kita, wa'alaizabillah. Kita sudah mengucap. Lepas tu macam mana ni? Umur dia ikut lagi ni, ejah kat mana pun. Nak kemah lagi, pergi jabat agama lah. Jabat agama pun kena gitulah. Yelah, sebab akan timbul masalah kemudian. Masalah kemudian macam mana? Dia memanglah umur 18, dia akan mengucap, dia akan menzahir, akan isytihar sebagai orang Islam lah. Tapi dia mengucap dengan kita ni umur 14, 15. Tak apalah, tunggu umur 18 dia isytihar lah, tapi kita hukum dia sebagai orang Islam dah. Persoalannya kalau dia mati, mati sebelum umur 18. Tak ada rasmi ni, tak ada surat, tak ada kad, tak ada ni lah. Dia ada kan, dia ada kad dia kan. Kad hak dikeluarkan, tak ada. Kalau dia mati nak macam mana? Dari segi hukum agama kita, seorang saksi sahaja yang naik saksi bahawa si mati ni sudah mengucap dua kalimah syahadah, maka saksiannya diterima, maka jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Bak saksian dia sebagai orang Islam lah. Bak harta bak lain.
harta je pusaka ke, makan pusakanya dia pusakai ke, dia perlu pada 2 saksi. Itu cerita lain. Tapi kita nak cerita hanya bab penerimaan di sebagai orang Islam hanya perlu 1 saksi sahaja. Lepas tu macam mana dari segi undang-undang diterima dok kira saksi yang kita seorang ni, waktu wallahu alam lah. Hukum agama gitu. Contohlah kita kata contoh. Orang yang bukan Islam ni dia baik dengan kita. Kita memang dengan dia ni memang tengah dakwah dia lah. Dan dia pun nampak memang minat pada agama kita. Dia memang minat agama kita, nampak kau lama kau jinak, kalau lama kau jinak, memang dia ada cadangan nak masuk Islam. Ini cerita orang dewasa lah ni. Dia ada cadangan nak masuk Islam, tapi dia belum sempat masuk Islam, nak mati dianya. Nazam, nak mati. Okey lah, mati tiba-tiba ke mati accident, okey lah. Dia nak mati, kita pun ajar dia mengucap ketika dia nak mati. Ketika itulah kalau orang nak mati, kita ajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni orang kafir. Kalau orang Islam lek-lek dah tu la ilaha illallah sahaja. Bukan pandangan muktamad, tidak disunatkan tambah muhammadur rasulullah. Pandangan muktamad dia gitu. Ni orang nak mati asyhadu alla ilaha illallah. Hak dah drama tu lah. Hak dah drama tu, kalau tu tak mati pun esok drama lain ada pula muka dia. Tu tak mati tu. Dia gajuk asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah sudahlah. Sehingga kan Muhammadur Rasulullah pun tak sunat tambah. Tapi kita maklumlah tiap-tiap perkara yang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan kata Muhammadur Rasulullah, maka kita pun berkata hanya dengan la ilaha illallah. Disunatkan kita ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Sebab kita terkadang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan kata Muhammadur Rasulullah. Contohnya orang bang, Tok Bilal, orang yang qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita yang mendengarnya hanya disunat jawab dengan la ilaha illallah. Tak sunat kita tambah Muhammadur Rasulullah, maka kita sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Kita jawab dengan Allahu akbar. Bila kata orang hak qomat kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun kata Allahu akbar, Allahu akbar. Bila kata la ilaha illallah, kita pun jawab dengan la ilaha illallah. Tak sunat tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Termasuk tu bila hak bang tu pun tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Termasuk tukang qomat pun, hak qomat tu pun tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Hak sunatnya gapo? Lepas kita jawab la ilaha illallah, kita sunat selawat dan salam atas Nabi sekali, pun barulah kita berdoa Allahumma rabbaha. Doa tu nanti lepas bang lah. Lepas bang baru boleh pandai doa tu. Tak ada orang bang tak pandai nak sebut. Tapi nak sebutnya sebelum doa tu, kita disunatkan selawat terlebih dahulu. Tambah Muhammadur Rasulullah tidak disunatkan. Termasuk Tok Bilal pun la ilaha illallah tak sunat ditambah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Tok Bilal berdoa, disunatkan dia selawat dan salam terlebih dahulu. Sebab tu ada orang-orang yang belajar di Syria, dia kata di Syria ada tempat Tok Bilal selepas sesabang dia selawat dulu di speaker, boleh dia berdoa. Ada tempat yang seumpama tu memang disunatkan selawat, tapi tidak disunatkan kata Muhammadur Rasulullah. Maka hak tempat yang tidak disunatkan kata Muhammadur Rasulullah, kita disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah untuk membezakan dengan Yahudi dan Nasara. Dia gitu. Jadi di antara orang nak mati itulah la ilaha illallah saja. Tapi kalau orang nak mati tu orang kafir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun turut. Comel-comel dia turut. Mana dia mati, ketika tu kita dengan dia je. Kita dengan dia je. Lepas tu macam mana? Kita pun bawa apa? Bawa penyaksian kita kata bahawa dia sudah masuk Islam. Mana bukti? Buktinya saya seorang je. Dari segi hukum agama kita diterima saksi yang dia. Dari segi hukum dunia wallahu alam.
Bila diterima saksian dia, maka jenazah tu jenazah orang Islam lah. Maka menjadi fardu kifayah kepada orang Islamnya sempurnakan jenazah sebagaimana orang Islam. Sebab dia sudah mengucap dua kalimah syahadah sebelum daripada dia mati. Sama macam tadilah, dia belum cukup umur, dia nak masuk Islam, kita ajar dia mengucap. Lepas tu dia pun sembunyilah. Dikira umur 18, dia akan cari terbuka dah lah lepas umur 18. Tapi persoalan tadilah, sebelum umur 18 dia mati. Nak kira macam mana? Cuma bak orang kita ni tak boleh nak tangguh-tangguh. Dia nak masuk Islam, kita terimalah. Jangan duk tangguh-tangguh pula, kita terima. So dia mengucap dua kalimah syahadah. Tapi ada yang disenyak je. Dia tak royak pada siapa-siapa, tapi kepercayaan dia kepada agama sepenuhnya. Dia memang percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi SAW. Memang dia percaya dah, dia beriman. Tapi dia langsung tidak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab cadangan dia umur 18. Bila cukup umur 18, dia pun mengucap. Bila dia mengucap, dia pun ceritalah. Biasa dengar dah, hari Khamis biasa dia aikim, dia ada satu selok, hak cakap tu hak asal bukan Islam, masuk Islam, kemudian dia akan ceritalah dia punya sejarah dia. Sejarah dia masuk Islam tu daripada mana, macam mana, dia cerita panjang kan. Saya dengar tak? Hari Khamis tu. Hari Khamis. Aja dengar. Aja dengar dia aikim, dengar dia klasik dengar dia klasik. Orang tua dengar dari klasik kan, dia pasang lagu-lagu lama. Dia ada satu slot. Memang dia ada tetap waktu dia petang tak silap. Memang orang yang bukan Islam lah, yang asal bukan Islam, dia masuk dia kaya cerita. Ini kadang-kadang timbul cerita, walaupun dia masuk Islam tu apabila umur 18, tapi dia percaya pada agama kita ni lama dah. Maknanya dihukumkan di orang yang beriman tapi tidak Islam pada masa tu. Ada kita panggil orang Islam yang tidak beriman, orang beriman yang tidak Islam. Cuma dia Islam kemudian, imannya dulu, Islam kemudian. Hati dia pun ceritalah dia beriman dah, dia Islam kemudian. Fardu takdir ni, kalau dia mati sebelum umur 18, hukum zahir dia kafir. Lepas tu macam mana dia? Jenazah dia kafir lah. Pada orang kafir. Tapi tak dia kata dia beriman dengan Allah, dia syurga. Tapi hukum dunianya dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Hukum dunia dia bukan orang Islam. Maka mati orang kafir. Urus cara orang kafir, tanang di kubur orang kafir lah. Itulah dia orang kafir. Tadi kata beriman dia dengan Allah. Kita hukum zahir, hak beriman tu dengan Allah. Hak tadi tu dia cerita kemudian. Saya masuk Islam umur 18, tapi saya yakin pada agama ni sebelum tu lagi. Mana sebelum tu dia beriman dah, sah dah iman dia, tapi belum lagi Islam. Ternyata kalau dia mati sebelum tu, ni kalau ini cerita orang tak mati ni. Kalau dia mati sebelum dia umur 18, sebelum dia isytiharkan sebagai orang Islam, kalau dia mati kafir lah. Orang kafir hukum dunia, tapi hukum akhirat beriman, ahli syurga. Gitu. Atau orang beriman yang tidak Islam. Tapi kalau kita koi orang beriman yang Islam lah. Jadi dua kalimah ni adalah asas kepada rukun Islam, tapi dia akan kait pergi kepada iman lalu dah. Persoalan apabila kita mengaku, kita naik saksi, kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Allah saja Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang lain. Sebab tu didatangkan nafi dan isbat. La ilaha illallah. Nafi la, isbat kita letak illallah. Mana apa? Allah je Tuhan. Apabila kita mengaku Allah je Tuhan, tiada Tuhan yang lain, sekali-kali kena kenal lah Allah je Tuhan ni, kena kenal lah Allah. Kena Allah tu pergi kepada pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid untuk mengesahkan iman. Itu kaitan antara syahadat pergi kepada iman.
Sebab apabila kita mengaku naik saksi, kita mengaku kita ini secara zahir lah, dia kata sendiri dengan lidah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah je Tuhan. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab-kitab Jawi lama kita, panjang dicerita bab dua kalimah ni, panjang dicerita bab dua kalimah dengan syarat-syaratnya panjang, yang mana kadang-kadang kita kemudian ni tak faham pun apa huraian syarat-syarat bagi syahadah. Ditekan bab syahadah. Sebab apa? Tadilah syahadah adalah asas dan tunjang kepada rukun Islam. Empat rukun yang lain itu mana panggil mensempurnakan, melengkapkan akan Islam itu sendiri. Tapi asasnya dua kalimah syahadah. Apabila kita mengaku Allah je Tuhan, hanya Allah Tuhan, kemudian kita naik saksi pula kita mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah ataupun utusan Allah. Rasulullah atau utusan Allah. Rasulullah tu bahasa Arab, utusan Allah tu terjemahan dia tau. Kita Rasulullah, sebut kata utusan Allah ni, kita jadi macam utusan raja. Gitu tau. Kita kenalnya Rasulullah. Rasulullah tu jadi bahasa Melayu dahnya. Dia je Rasulullah. Bahasa Melayu dah dia je Rasulullah. Padahal Rasulullah apa? Utusan Allah, pesuruh Allah. Bila kita mengaku Allah je Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, apa yang Nabi kita bawa ni adalah datang daripada Allah. Allah je Tuhan kita, maka kita akan terima bulat-bulat segala perkara yang didatangkan oleh Rasul, bawa agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terima bulat-bulat sekalian perkara. Sebab apa? Sebab kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, pesuruh Allah. Yang Nabi kita bawa agama ni agama daripada Allah. Allah mana? Allah je Tuhan kita. Kita nak gimana lagi? Allah je Tuhan kita. Ada Tuhan yang lain. Kalau kita ada Tuhan yang lain, kalau Allah menetapkan satu-satu perkara, berasa berat Allah ni. Kita pergi cari Tuhan selagi, aku kengang sikit. Kalau ada Tuhan yang lain, kita ada Tuhan yang lain? Tak. La ilaha illallah, Allah je Tuhan. Kita ada pilihan ke tak? Tak ada. Ini syahadah. Ini pengertian syahadah. Kena faham molek bab pengertian syahadah ni. Cuma daripada pengertian syahadah ni, kita pergi kepada bab iman. Biar kita yakin sepenuhnya kepada Allah, kita yakin sepenuhnya pada Rasul, maka kita yakin sepenuhnya pada agama kita sendiri. Jangan kita orang Islam, agama yang suci, agama yang sebenar. Itu pegangan kita. Jangan pula pegang agama sebenar belaka. Tu sesat. Apa apa? Liberal apa? Agama sebenar belaka. Agama mana ni bawa kebaikan belaka. Cuma masuk syurga dengan jalan masing-masing. Siap macam tu. Agama benar belaka, masuk syurga belaka, tapi masuk syurga dengan jalan masing-masing. Agama yang sebenar, agama Islam, agama yang suci, agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena yakin kepada agama. Tapi nak yakin pada agama, kena kenal Rasul yang bawa agama. Kemudian kena kenal pula siapa tuang agama. Dua lapis kita nak kenal. Yang pertama nak kenal hak bawa. Yang kedua nak kenal tuang agama. Dua ni, tuang agama, lepas tu nak kena kenal hak bawa agama, Rasul. Yelah kadang-kadang benda molek pun, kalau tukang bawa tu tak jadi, dia pulah tangkap lain, ada hak disapa, ada hak disipang ke dia, tak jadi kau. Selain dia kenal tuang agama syar'i Allah Ta'ala, kenal pula yang bawa agama Rasulullah. Bila kenal Allah, kenal Rasulullah, Allah Rasul ni kita mengaku-mengaku ni, maka apa yang Rasul bawa, perkara agama datang daripada Allah. Allah jadikan langit bumi, Allah jadikan manusia, Allah yang menetapkan segala-galanya hukum hakam. Maka yang terbaiknya adalah datang daripada Allah, sebab Allah yang jadikan manusia. Hak baik pun Allah jadikan, manusia jahat pun Allah jadikan, orang beriman pun Allah jadikan, orang kafir pun Allah jadikan. Allah jadikan manusia bukan free bebas gitu. Allah
Dia turunkan agama untuk kita hidup atas jalan agama supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bukan selamat akhirat saja ni, selamat dunia dan akhirat. Apabila agama ni untuk selamat dunia akhirat, kita mengaku Allah Tuhan, Muhammad utusan Allah, kita akan terima agama, terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Ini asas kepada Islam. Sebab tu antara pengertian Islam dengan asas rukunnya adalah dua kalimah syahadah, dia sekali dua tu. Islamnya terima bulat-bulat segala tentang Allah. Dua syahadahnya bila kita mengaku Allah Tuhan dan mengaku Muhammad utusan Allah, maka kita akan terima bulat-bulat perkara agama yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selaras antara pengertian Islam dengan asas kepada rukun Islam dua kalimah syahadah. Baru kita pergi kepada hak lain pula, pergi kepada semayang, puasa, zakat, haji. Tapi kita kena mati dulu pengertian Islam dengan pengertian dua kalimah syahadah yang menjadi asas dan tunjang kepada rukun Islam. Bukan tadilah, bukan dua kalimah ni lah dipanggil agama. Bukan setakat Islam saja. Walau agama kita bukan Islam je, agama kita Islam, iman dan ihsan. Tapi bila sebut kata bawa agama, bawa syahadah, bawa dua kalimah. Jadi apabila kita mengaku Allah Tuhan, kita pergi kepada kepercayaan, pergi pada iman. Bila kuat pengakuan kita Allah Tuhan, kita akan bukan setakat kita terima, bahkan kita tunaikan segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah, barulah pergi pula pada ihsan. Sebab itulah bila bawa agama, tak peliklah kalau kata bawa dua kalimah syahadah. Seolah-olahnya dua kalimah syahadah itulah agama yang melengkapi Islam, iman dan ihsan. Walaupun dua kalimah syahadah adalah rukun Islam sekalipun. Daripada dua kalimah syahadah pergi kepada beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dalam kitab tauhid. Kemudian habis cerita beriman kepada Allah dan Rasul, didatangkan akidah 50, disudahkan pula dengan dua kalimah syahadah. Itu kedudukan dua kalimah. Kita dua kalimah kena faham molek lah. Terutama tadi nak bawa dua kalimah, kena faham apa dua kalimah, kena ngaji apa dua kalimah. Kena bawa dua kalimah ni macam mana? Tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tulis di frame molek-molek, kita membawa dua kalimah, kita berjunjung gitu. Nak bawa dua kalimah. Apa tu nak bawa dua kalimah adalah bawa agama. Orang nak bawa agama kena ngaji ilmu agama. Kita nak bawa agama ni, kita kena ngaji betul-betul ilmu agama. Jangan kita nak bawa agama, kita pun buta dalam bab ilmu agama. Akhirnya orang buta dalam bab agama, dibawa orang bukan bawa agama yang sebenar. Nak bawa agama, nak bawa dua kalimah, balik kepada ilmu agama. Ilmu berkaitan dengan Islam, ilmu berkaitan dengan iman, ilmu berkaitan dengan ihsan, ilmu tauhidnya, ilmu fiqhnya, ilmu tasawuf. Bawa agama kena ajar tiga ni. Nak mari tempat orang bawa agama, bawa tiga kitab ni kepada masyarakat. Cerita bab iman, cerita bab Islam, bab fiqh, cerita bab ihsan. Kena tu bawa agama. Kalau bawa agama cuma nak cerita wa amma, bukan tu. Nak bawa agama, bawa Islam, iman dan ihsan. Itu dipanggil bawa agama, bawa dua kalimah. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam, sehingga tidak dihukumkan dengan seorang itu dengan Islam kecuali ianya mengucap dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.